Seterusnya, poin yang paling penting dan besar untuk kita perbahasan adalah kalimah i'budu tadi. Apa dia? Beribadahlah ataupun sembahlah Tuhanmu, merujuk kepada Allah. Jadi bila kita nak bincang apakah pemaknaan ibadah yang sebenar di dalam agama, ibadah yang sebenar di dalam agama ni macam mana? Sebab dalam dunia hari ini ramai yang beri pandangan, ramai yang beri pendapat. Kalau kita buat satu perkumpulan, satu usrah, satu halaqah, dan kalau kita bagi tajuk ni, contoh, apakah pemaknaan ibadah yang difahami daripada pandangan masing-masing, pastilah contoh sekurang-kurang kalau ada 5 orang akan ada 5 pandangan, 5 pendapat, mengikut apa yang mereka telah pelajari ataupun daripada pembacaan-pembacaan mereka sebelum ini. Jadi malam ni insya-Allah kita akan sama-sama memahami secara umum apakah yang dimaksudkan dengan ibadah. Pertama sekali bila kita nak membahaskan satu-satu benda, poin yang paling penting ialah takrif dan definisi. Jadi biar satu-satu benda tu kita takrifkan dulu, sebab kadang-kadang yang terjadi perdebatan, yang terjadi khilaf, yang terjadi kucak-kacir dalam memberi pandangan dan pendapat, di hujung tu baru kita dapat tahu bahawa antara dua lawan ini atau dua pendebat ini takrif pun dah tak sama. Jadi bincang-bincang, hujung sekali bunyi ayat, oh rupanya hang faham benda ni lagu ni, aku pula jawab lagu ni sebab aku faham lagu ni. Sebab takrif mula-mula tu tak sepakat dah. Jadi apa pun yang penting takrif tu dulu, baru kita boleh bincang. Jadi bila kita nak bincang takrif atau definisi dalam sesuatu hal, perlu ada dua benda penting. Pertama ialah jami' dan yang kedua ialah mani'. Apa dia jami'? Apa dia mani'? Jami' ialah memasukkan, manakala mani' kita mengeluarkan atau menolak. Jadi nombor 1 jami' tu masuk, nombor 2 menolak dan mengeluarkan. Maksud dari sudut jami' ialah kita mengumpulkan data-data berkenaan apakah yang boleh disepakati untuk takrif ini. Dan manakala mani', apa yang rasa tidak perlu, tidak logik dan tidak sesuai untuk takrif ni, kita tolak tepi. Sebagai contoh nak bagi mudah faham, kita nak takrifkan satu jenis kenderaan yang nama kereta. Katakan, okey, apa takrif kereta yang boleh kita sepakati? Mari seorang, kereta ni ialah sebuah kenderaan yang mempunyai 4 roda. Setuju? Setuju. Masuk dalam jami'. Kereta adalah sejenis kenderaan yang diperbuat daripada besi. Setuju. Masuk dalam jami'. Kereta ialah sejenis kenderaan yang boleh terbang. Kereta terbang. Kereta terbang ni, kalau kita nak bercakap future masa depan tu mungkin mustahil, tak mustahil. Tapi untuk lani ni nak masukkan takrif kereta boleh terbang tu maksud tak sesuai. Jadi benda ni tak boleh masuk dalam jami', dia kena buh dalam mani', tolak tepi. Ataupun mari kawan tu, kereta dibuat daripada buluh betung. Ni tak boleh jami' lah, ni kena buh dalam mani'. Jadi hantu dulu, kita nak bincang ibadah ke takrif apa pun, biar tentukan dulu kesepakatan antara kita sebelum bincang apa dia jami', apa dia mani'. Jadi kita hanya berbicara tentang jami' tadi saja, tak terkeluar daripada ruang lingkup tersebut. Dan bila kita melihat kepada kalimah al-ibadah, confirm ibadah ini adalah asas daripada perkataan Arab. Perkataan Arab, bila mari kepada Melayu kita di Nusantara, kita tak ubah kalimah tu. Kita masih mengekalkan kalimah yang sama untuk merujuk kepada perbuatan yang sama. Arab sebut ibadah, kita hari ini pun masih kekal kalimah Arab tu. Nak pergi mana? Buat ibadat sikit. Ibadah. Ada yang jenis-jenis ibadah tu kita tukar. Ada jenis ibadah kita tetap ambil hak sama. Contoh, halal, kita guna halal juga. Haram, kita guna haram juga. Solat, bila solat tu ada orang guna solat, tapi kadang-kadang Melayu kita guna semayang. Jadi semayang dia melayukan. Zakat, kekal zakat. Mari puasa, siam ataupun saum, tak guna dah siam, kita guna puasa, kita melayukan. Ataupun haji, kita masih kekal dengan kalimah bahasa Arab. Okey, itu contoh.
Jadi yang sebenarnya ibadah ni diambil daripada pola, kalau kita mengaji nahwu, masdar dari kata kerja abada ya'budu. Abada ya'budu, maka lahirlah kalimah al-ibadah yang bermaksud ketundukan ataupun ketaatan. Tunduk dan taat. Daripada kalimah abada ya'budu al-ibadah ni, maka pecahlah yang persis atau mirip yang selalu kita sebut kalimah abid. Apa dia abid? Seorang pengabdi. Ataupun ibad, ramai. Ataupun ubudiyah, asal kalimah sama, ta'abud. Itu dari kalimah abada ya'budu. Baik, sekarang persoalan dia, bila dah selesai takrif yang disepakati tadi, biasanya takrif ni ada dua jenis. Satu takrif dari sudut bahasa, yang kedua takrif dari sudut istilah. Bahasa dan istilah. Dalam bahasa Arab disebut lughawi, bahasa. Istilah pun kita pinjam hak Arab juga, istilah. Kalau bahasa moden, dari sudut bahasa disebut etimologi, istilah disebut terminologi. Tu kalau nak lebih sikit advance kita kata, sebab kereta ni ada hak kosong, ada hak premium, ada hak advance. Itu ayat hak advance lah, etimologi dengan terminologi tu. Okey. Baik, bahasa ni bila kita kata takrif, pastinya takrif ni banyak jenis dan beragam. Sebab ulama bukan seorang. Ulama ni bagi takrif ibadah cara ni, ulama ni bagi dia ibadah ni lagu ni. Tapi salah satu yang mudah dan senang untuk difahami, saya mengambil takrif bahasa ni daripada Imam Al-Baghawi. Imam Baghawi ni salah seorang imam yang dikenali sebagai penghidup sunnah. Sebab tu gelaran dia Muhyi Sunnah Al-Baghawi. Salah satu kitab hasil karya Imam Baghawi bernama atau berjudul Ma'alim At-Tanzil. Kalau tuan-tuan ada kitab Ma'alim Tanzil ni, buka jilid 1 muka surat 53, ada takrif ni. Apa dia? Pendek dan ringkas. Al-ibadah di sisi Imam Baghawi ialah at-ta'atu ma'at tazalluli wal khudu'. At-ta'atu ma'at tazalluli wal khudu'. Apa dia ibadah? Satu bentuk ketaatan yang didasarkan kepada tazallul, penghinaan diri di hadapan Tuhan. Hina diri kita di hadapan Allah, wal khudu', tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi ibadah di sisi Imam Baghawi ialah satu bentuk ketaatan yang didasarkan kepada kita sebagai manusia menghinakan diri di hadapan Allah serta tunduk dan patuh di hadapan Allah. Tu saya kira ni satu takrif yang senang dan ringkas untuk kita faham. Dan kita tak menolak takrif-takrif ulama lain yang pelbagai tadi. Yang kedua, takrif dari sudut istilahi. Yang ni kita boleh tengok satu kitab nama Al-Ubudiyah. Kitab karangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah Al-Harrani. Al-Ubudiyah dia sebut apa? Al-ibadah hiya ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'malil batinah waz zahirah. Iaitu ibadah ini ialah satu perkara yang dilakukan semata-mata dasar dia untuk mendatangkan kecintaan dan redha Allah pada kita. Kita buat ibadah tu ialah satu benda yang nak suruh datang kasih sayang, cinta dan redha Allah atas perbuatan tersebut, yang terdiri daripada al-aqwal, sama ada berupa sebutan-sebutan, wal a'mal ataupun amalan-amalan, al-batinah wal zahirah yang bersifat batin dan bersifat zahir. Dan kita juga sama dari sudut istilah, banyak lagi ulama lain yang mengemukakan pandangan mereka tentang ta'rif al-ibadah. Baik, sekarang bila kita berbicara tentang ibadah, secara umum daripada dua definisi tadi tuan-tuan dan puan-puan, dapat kita fahami ibadah ini ialah salah satu bentuk ketaatan dan ketundukan manusia untuk mendapatkan apa? Cinta dan redha Allah. Jadi perbahasan yang sering dipertanyakan oleh masyarakat, adakah perbuatan-perbuatan yang mana sekiranya tidak diniatkan atau ditujukan kepada Allah,
dia niat kepada selain Allah, tapi perkara yang sama dilakukan oleh orang-orang yang meniatkan kepada Allah, layak atau tidak dinamakan ibadah. Sebagai contoh, kita ambil zaman dahulu, isu korban, isu penyembelihan. Rasulullah dan sahabat menyembelih korban, confirm Rasulullah dan sahabat menyembelih korban diniatkan kepada ataupun kerana Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembelih korban tersebut, tapi niat tu berbeza. Mereka sembelih kerana Allah atas korban itu. Manakala orang-orang musyrik yang ada pada ketika itu melakukan perbuatan sama, sembelih binatang juga, korban juga, tetapi niat mereka mungkin diniatkan kepada berhala-berhala, diniatkan kepada dewa-dewa, diniatkan kepada roh-roh tertentu. Jadi perbuatan tu sama, menyembelih, perbuatan sama, korban, niat tu berbeza. Kalau hak pertama yang Rasulullah dan sahabat buat tu layak dinamakan ibadah, sebab nak dapatkan kecintaan dan kasih sayang Allah. Bagaimana hak yang kedua ni sesuai atau tidak untuk dikatakan ibadah? Benda sama, cuma niat pada awal tu berbeza. Baik, dalam Al-Quran ada beberapa tempat Allah menyebutkan sesuatu yang diniatkan kepada selain Allah itu sebagai ibadah, tapi secara umum. Contoh, buka Al-Ma'idah ayat 60. Bila kita buka surah Al-Ma'idah ayat 60, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita buka Ma'idah ayat 60, ada ayat yang berbunyi man la'anahullah wa ghadiba alaih wa ja'ala minhumul kiradata wal khanazira wa abadat taghut, yaitu orang-orang la'anahullah, yang dikutuk, dilaknat oleh Allah, wa ghadiba alaih, yang dimarah, yang dimurkai Allah ke atas mereka, wa ja'ala minhumul kiradata wal khanazir, dan ada sebahagian mereka yang dijadikan Allah dalam bentuk kiradah, kera, wal khanazir, babi. Dan ayat tu selepas tu disebut wa'abadat taghut. Sebelum kalimah abadah Allah menyebut taghut. Taghut ini ialah satu bentuk selain daripada Allah. Walaupun taghut ni selain daripada Allah, kalimah sebelum taghut tu apa dia? Abadah, iaitu menyembah ataupun beribadah kepada taghut. Secara umum Quran sebut walaupun selain Allah dengan kalimah ibadah, tapi dia tak jadi khusus macam takrif yang betul-betul takrif ibadah. Jadi Quran sebut secara umum sahaja. Baik,